Abah ni nak beli motor, dia nak pergi beli motor kat sana, terlibat dengan riba. Kita orang masjid selamatkan orang-orang kampung kita, anak-anak Korea kita daripada terlibat dengan riba. What? Lagu mana yang dihalalkan oleh syarak? Panggil alim ulama, mana bagi pandangan. Okey, nak selamat daripada riba, ni dia konsep finance yang abang boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam ni dapat sama-sama kita bertemu semula, bersua balik di dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, saya nak minta maaf malam ni saya nak berhenti awal sikit. Tuan-tuan ni ingat masuk Isya saya nak berhenti. Saya nak balik. Malam ni masih ada perkara yang saya nak kena selesai lah, iaitu lah ni saya dalam pemimpinan satu telemovie yang akan disiarkan dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Jadi pelakon pula balong lah. Dia kuih sakan. Ada orang dia duduk tanya saya, kata Ustaz pelakon pula. Kata ya, orang ajak pelakon. Cerita apa Ustaz? Saya kata cerita berkisahkan tentang dakwah. Tak boleh. Dia kata saya tak setuju. Sebab apa? Bukan berlakon cerita belu. Ini berlakon cerita yang berkisahkan dakwah. InsyaAllah tuan-tuan, dalam cerita itu juga akan menampilkan Ustaz Kazim. Dia pun akan ada saya, Jalil Hamid, Nur Khairiyah dan juga Wan Maimunah. InsyaAllah akan temui tuan-tuan dalam platform sosial media pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang nanti. Ada 5 episod dia akan bertemu tuan-tuan sepanjang Ramadan nanti. Cerita pasal apa? Tuan-tuan tunggu. Dia boleh tak mana Ustaz? Dia boleh YouTube, dia boleh Facebook. Pak Long nanti tengoklah, no? Saya harap ni Pak Long tengoklah. Lepas tu lepas filem tu mungkin lepas Raya tu tak payah mengajar lah. Banyak lebih berlakon. Dan berlakon cepat kaya lagi Pak Long mengajar lambat. Hantam pompang 70 orang ni. Dia berlakon ni cepat kaya sikit. Kita sambung kitab kita pada muka surat 32. Muka surat 32 dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita masih dalam bab siksaan bagi orang yang memakan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pada malam Mi'raj aku dibawa ke langit. Ni dalam peristiwa bulan Rejab. Lah ni kita duduk dalam bulan Rejab ni tuan-tuan. Allahumma barik lana fi Rejab. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab ni ya Allah. Amin. Wa Sya'ban, sampaikan keberkatan itu juga di dalam bulan Sya'ban nanti ya Allah. Amin. Wa ballighna Ramadan, dan panjangkanlah usia kami sehingga kami bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak dan dapat keberkatan di dalam bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ni kita duduk dalam bulan Isra dan Mi'raj. Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, perjalanan bumi. Mi'raj minal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan langit namanya Mi'raj. Sebab tu dalam Al-Quran dua-dua surah ni Allah Ta'ala sebut satu peristiwa, tetapi terdapat 2 surah dalam Al-Quran. Satu peristiwa ada Isra Mi'raj. Satu-satunya peristiwa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Secara jelas nama surah itu diletakkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan cuba tengok.
tentang peristiwa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tak letak pun dalam Al-Quran cerita pasal itu. Tak ada pun dalam Al-Quran peristiwa hijrah, tak ada pun suratul hijrah. Ada Al-Quran nama suratul hijrah? Tak ada. Tak tahu dah bunyi macam Arab. Memang ada tak dalam Al-Quran namanya tentang suratul Ramadan? Ada? Tak ada. Tetapi dalam Al-Quran ada nama suratul Isra dan suratul Ma'arij. Ada kita Isra tu dia mendengar, Ma'arij tu tak ada dengar, mohon try buka tengok. Bulan ni Quran masuk dah dalam masjid. Bulan lepas Quran duduk luar. Bulan ni Quran masuk dah dalam masjid. Bila duduk luar tu kan. Quran pun tak apa banyak dalam masjid tuan-tuan ni tak baca ni orang ni. Apa? Kemas jawab. Jawab tu kemas. Boleh bawa ke tengah jawapan tu. Mau jawab betul tak betul cerita belakang ni jawab. Jangan memalukan orang kampung, betul tak? Ni Isra' dan Mi'raj. Lalu Nabi SAW dalam peristiwa tersebut Nabi naik ke langit. Dia kata, aku mendengar di atas kepala aku burung. Nabi dengar waktu Nabi pergi tu naik Buraq bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi dengar atas kepala dia bunyi burung dan petir. Siap kompang dia jadi petir dulu. Di sini kita panggil kilat. Petir dengan kilat sama Allah. Dan aku lihat beberapa orang, Nabi kata pada masa itu aku lihat beberapa orang yang perut mereka terbonjol ke hadapan mereka seperti sebuah rumah dan di dalam perutnya itu ada beberapa ekor ular dan kala. Nabi tengok ni, Nabi nampak bila cahaya tu Nabi nampak ada beberapa orang Nabi kata yang perut mereka ni besar. Perut besar ni biasa tak ada oi. Kau atas dunia ni pun banyak perut besar. Bulat tau, bulat elok, bulat. Ada bulat elok. Seketui itu bulat elok bila dia duduk pun tak berlipat bulat. Lagu kepala dia bulat. Ada. Tak apa, besar. Yang tu maknanya kita jantan. Orang jantan kalau perut sama ni dia boleh. Tapi jantan ni perut mesti besarnya. Sungguh, tempat-tempat dekat kita menikah belum. Perut mesti naik ni lah. Dia ada saya maintain, bini hang dengan besar. Cuba tengok kat luar, bulat. Daripada puak dia tengok semua bulat. Jalan. Kalau dia keluar rumah tu, bulat. Macam orang dia ambil tu baby je kalau kau nampak bulat. Perut membulat. Yang ni dah tak luar perut sama besar dengan rumah. Dia kata betul ke Ustaz, ni dalam kitab bukan saya cakap. Nabi abang. Bulat perut ni macam rumah besar dia. Dan dalam perut tu bulat bukan ada apa. Jangan kita perut kita ada apa, perut kita ada makanan. Hak bulat tu betul apa? Sebab hang ni suka ayak manis. Ayak manis pagi-pagi kena mati tarik. Tengah hari teh air cincau. Dia lah petang teh tarik, malam teh air. Dia kata teh air, dia kata aku tak ada. Aku ayak yang paling sedap teh air dia kata. Teh air yang paling sedap teh air dia kata. Duk makan tu yang ulat. Ni dalam perut ni ada ulat, ada kalajengking. Sini mengapa kalajengking? Apa kalajengking? Apa? Kalajengking, kalajengking. Jangkau dia ada panggil scorpion. Aku bertanya kepada Jibril. Nabi bila dia tengok, Nabi tanya kepada Jibril. Pak Long, kau nak sikit boleh tak? Nak cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni, pengajaran dia cukup besar kepada kita. Tuan-tuan buat ceramah, panggil ustaz ceramah. Ada panggil tu ni? Ustaz mana? Syekh Nadrul Nasir. Panggil, dia main cerita. Pengajaran dia cukup besar, Pak Long. Apa dia pengajaran dia, Ustaz?
Pengajarannya, saya bagi satu ya tuan-tuan, saya bagi satu. Dalam perjalanan Nabi SAW tu, Nabi nak bertemu dengan siapa? Nabi nak jalan tu nak bertemu dengan siapa belum? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni siapa? Hamba. Allah Taala pencipta. Perjalanan seorang hamba bertemu dengan sang pencipta. Perjalanan seorang hamba bertemu dengan sang pencipta. Itu simbolik kepada perjalanan hidup kita. Kita ni belum hidup nak pergi mana? Nak pergi berjumpa dengan Allah lewati proses kematian. Berarti bila kita mati, orang kata pada kembali bertemu dengan penciptanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kita tuan-tuan almarhum telah meninggalkan dunia, bertemu dengan penciptanya pada hari ini. Jam sekian. Itu kita. Perjalanan kita nak balik bertemu dengan Allah. Bila Nabi naik bawa dalam perjalanan itu, Nabi ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Siapa malaikat Jibril? Guru kepada Nabi SAW. Dalam peristiwa tu dalam perjalanan kita nak balik bertemu dengan Allah ni Pak kita nak selamat dalam perjalanan ni. Perjalanan kita mesti dibimbing oleh seorang guru yang dipanggil sebagai murabbi. Laula murabbi ma araftu rabbi. Ni yang kata murabbi. Tolong akan selamat kalau balik tanpa ada guru balong. Tolong akan selamat kalau balik perjalanan tu dibimbing oleh guru balong. Sebab tu dalam hidup ni kena cari guru. Apa masalah nak rujuk balik pada guru? Apa masalah nak rujuk balik pada guru? Tuan-tuan, hidup ni tuan-tuan ada masalah macam-macam. Saya tahu, macam-macam masalah. Tengok muka tuan-tuan, saya tahu balong ada macam-macam masalah. Tengok yang ni, dia ni masalah dia dengan bini dia. Tengok yang ni, bini okey, anak-anak buat masalah. Tengok pula ni, dia bini pun okey, anak-anak pun okey, pun duit tak ada. Ada tak belum ni? Kau tuan-tuan semua tak ada masalah? Ada. Saya pun ada masalah, tuan-tuan pun ada masalah. Mana ada orang tak ada masalah nak hidup? Dia kata ada Ustaz. Kenapa dia? Orang gila. Orang gila pun ada masalah. Masalah dia gila. Saya nak tanya aku lah, pada nyok ni ada yang tak ada masalah. Dia kata saya tak boleh duduk lah, tak ikat kolam orang, tak boleh duduk lah, pada nyok ni. Awak belum? Mabai apa belum? Apa tak Jokowi masjid baru buat? Saya bulan lepas main ngajak. Saya buat live dulu ni. Balik-balik dia tanya, Ustaz baru ni bukan pergi Dubai? Ceramah di Dubai. Saya kata tak lah. Tak, dia kami tengok ada masjid tu nampak elok ke belakang. Saya kata tak, padang nyok. Tu nak bak kat tuan-tuan, kata masjid tuan-tuan standard Dubai tu. Chandelier walaupun tak menyala. Tapi ada. Dia cerita menyala, tak menyala, takkan cerita dia dah. Tanya dia, awak yang hendak maduk padang nyok ni boleh apa? Dia kata tak boleh, tak saya tak boleh. Saya lemah dengan orang-orang tu dia dah. Perangai tak elok, hati perut busuk. Suka kata korang, lah ni saya nak kata Pak Long nak lari tak mana? Cuba tu jumpa orang. Pak Long duduk di padang nyok, Pak Long lari pergi duduk dekat padang orang lari. Kau lihat tadi, pergi contoh tadi. Saya takkan sentuh kau lihat lah. Tempat berkat ni. Duduk padang serah. Daripada padang nyok pergi duduk padang serah. Dia kata saya tak boleh, dia duduk padang nyok ni tak boleh tak. Orang padang nyok ni hati busuk. Persepah tak ada. Dia suka kata ke orang, ada yang suka ambil tahu orang, ada yang ni dia berlari pergi duduk di padang serah. Saya nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan lari daripada padang nyok pergi duduk padang serah, perangai padang nyok ni ada kat padang serah agak-agak? Jenis suka ambil tahu orang, ada? Ada. Tak suka lagu ni, suka mengata orang, ada? Tuhan nak lari pada Allah betul. Habis duduk padang besar, agak saja ada orang begitu. Ada. Sebab apa dia? Sebab hang duduk dengan orang.
orang ni tuan-tuan, dia pimit orang tu betul ya, kena tu orang ni. Maklum tak ada duduk saya, tak ada duduk dengan laki saya, tak. Laki saya ni tak tahu. Dia jenis panas barat, dia jenis perempuan, sikit-sikit tampak. Saya nak minta cerai lah. Awak dia bang, tak boleh, maklum tak boleh duduk. Cerai. Buat status Alhamdulillah, merdeka. Habis iddah nikah. Cerai dengan orang padanya, nikah dengan orang. Dah. Tak boleh kongkok dia tadi. Tak boleh tuan-tuan tak sesuai dengan orang dia. Cerai dengan orang padanya, dia pergi menikah dengan orang kampung Tanjung. Tak jauh mana dekat tu. Buang dia pendapat. Silat boleh maklum ai jenis nak ajar. Teruk laki lama dia pun nampak bagus laki baru ni kena dengan dia teruk pun nak ajar. Wah, tak ada manusia ni perangai sama ya maklum. Sebab tu nak selamat maklum kena ada guru dalam hidup ni. Nabi dia tanya kepada Jibril. Nabi tanya kepada Jibril, siapa tu Jibril? Maka jawab Jibril, inilah orang yang memakan riba di dalam dunia. Jibril kata kepada Nabi SAW, hei Muhammad, inilah golongan manusia yang masih hidup di dalam dunia dulu ni. Kerja mereka tak ada lain dan tak bukan duk kedara duit riba, duk tekan orang pasal riba. Ni dia ada orang tu. Perut dia paling besar rumah, dalam perut dia ada kala dengan ulang. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, itu Nabi tengok saat ni dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maksudnya, sesiapa yang memakan riba sekali, yakni 25 sen duit nama, maka sesungguhnya seperti ia telah berzina dengan ibunya selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bebaskan kita, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan tersebut, dan Allah Ta'ala jauhkan keturunan kita daripada golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, maksudnya Allah Ta'ala melaknat orang yang memakan riba. Yang ni yang takut tuan-tuan ni. Laknat Allah Ta'ala ni, yang ni kita cukup takut. Allah Ta'ala bila dia laknat, mampus kita. Benda yang kita takut ni apa dia? Laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni kita takut. Allah Ta'ala melaknat. Laknat siapa? Orang yang memakan riba. Orang yang memberikannya. Orang yang menjadi saksi kepadanya. Orang yang menyuratkannya. Dan orang yang meminta dituliskannya. Dan orang yang tidak memberi zakat. Allah Ta'ala laknat. Siapa dia yang Allah Ta'ala laknat? Yang pertama, orang yang memakan riba. Yang kedua, Allah Ta'ala laknat siapa dia? Allah Ta'ala laknat orang yang memberikan riba. Yang ketiga, orang yang menjadi saksi di atas proses riba tersebut. Itu dia. Hutang motor, Grantor. Ibu hutang beli motor, dia saya kata tahun depan, apa bulan depan? Betul tahun depan. Kan? Dia beli motor. Yang jadi Grantor, yang beli pun kaki duk main kuliah maghrib. Hak Grantor tu pun duk main juga. Siapa dia? Laki bini. Termasuk dalam golongan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Saya kata dah bulan lepas tentang, saya kata dah, nak buat lagu mana? Saya kata tanya tentang, nak buat lagu mana? Lah ni kita nak salah, siapa nak salah beli. Dia kata ustaz tak boleh. Saya nak buat lagu mana? Ustaz tak apa lah, kereta apa semua beli. Ni tu imam apa semua ni tak apa lah. Dia pakai tak, dia buat umrah apa semua beli kereta apa tak apa. Ni macam kami ni ustaz, dia nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Raga betul macam ni buat barang dah pelak punya. Kalau
beli apa pakai gantung kat endek dia. Raga tak boleh bubuh dah. Pelak. Siapa dah kau pelan-pelan? Start motor nak masuk dia tinggal ambil. Pelak ambil. Penak dengan no. Mata bersiap. Penak berlama. Orang duk main biji tasbih, dia duk main pelak. Duk omak ni tepi meja makan, pelak motor dia habis makan duk gigi pelak-pelak tu. Ni. Ada apa long ni depan kata duduk dekat ni. Padahal lewat. Kata pasal ayah. Dia kata nak buat lagu mana Ustaz? Saya tak beli motor baru. Tu yang motor dia. Banyak tolak pada ni. Banyak tolak pada ni. Beli motor baru. Tapi terlibat dengan riba. Nak buat lagu mana? Ustaz cakap mana? Ustaz cuma abang mana? Nak buat lagu mana? Ustaz bagi pandangan. Kami ni nak buat lagu mana? Ustaz cuma bagi pandangan. Betul juga ke dia? Tak kata ke dia betul juga tuan-tuan. Setuju tak? Betul juga ke dia? Tak kata ke dia betul. Tuan-tuan faham ke dia duduk ceramah? Macam mana? Pun. Baru tukar tahun sangat nampak lah. Tak tahu dia buat tak? Nampak lagu kecil mana tinggi tu. Nampak tu. Dia kata nampak tu mana Ustaz? Tu saya kata tuan-tuan, kita nak salah siapa dalam isu ni. Tapi kita ni tak ada kuasa cakap pun orang bukan nak orang pakai ingat tuan-tuan ni. Cakap orang kampung lagu saya macam tuan-tuan ni kenapa nak pakai belum orang ni. Betul tak? Cakap orang dekih lagu kita ni siapa nak pakai. Cakap ingat pada kuliah maghrib ni boleh lah. Saya kata dah cadangan saya. Masjid-masjid ni dia dah sampai satu masa dia kena bergabung. Sudahlah tuan-tuan dia duk beli van jenazah ni saja. Dia pinjam 3 buah masjid satu van. Apa masalah tuan-tuan? Ni kalau boleh setiap masjid nak ada van jenazah, saya tak salah. Tak salah anak beli van jenazah, belilah. Cumanya kita orang masjid kena berpemikiran yang jauh lagi daripada tu. Jauh lagi. Lah ni kalau naik AJK baru, dia mula nak tunjuk style kata dia ni baru naik AJK. Mesyuarat yang pertama, saya mencadangkan kita pihak masjid membeli van jenazah. Tak salah, beli. Dia kata kemayang. Kami pun tak terfikir nak beli van. Satu, tuan-tuan saya nak tanya awak, orang kampung ni mati hari-hari. Satu. Lebih baik tuan-tuan cari orang sponsor daripada tuan-tuan duk cari duit beli tu, cari orang sponsor. Duit yang ada dekat masjid tu manfaat banyak benda lagi tuan-tuan boleh buat. Masjid ni ada van tak? Ada tak? Tak ada? Ada. Baru. Baru ni. Van jenama apa? Van jenazah bukan van fire pada ah. Lah ada passion ada beli van fire Alphard. Dia passion. Lah ni saya dah kata yang tuan-tuan duk kadut nak beli belfire, mayat ada duk umur lah. Nak turun kat bubuk tu dia kata ni hebat kat bawah tu turun hebat tu imam tukar semua mampu tiga-tiga. Dah tak salah nak beli. Cuma saya dah kata lebih baik saya punya pandangan 3 buah masjid ada sebiji van guna. Yang lebih tu duit masjid ni tuan-tuan carilah 5-6 buah masjid dalam satu daerah ni. Ataupun satu daerah ni bergabung semua masjid. Duit masjid ni ada tuan-tuan. Mengarut dia duit tak ada. Ada. Contoh kita katakanlah satu masjid bagi 20,000. Satu daerah ada berapa buah masjid. Ratus ribu. Dalam daerah ni anak-anak Korea ni. Contoh Padang Nyok ni tuan-tuan. Yang cerdik pandai dia ramai. Anak Korea ni bukan pekak bodoh, cerdik pandai. Hang kerja apa? Saya accountant. Hang, saya ni bahagian ni lah, doktor-doktor ni semua. Panggil ni accountant apakah dalam finance semua dia duduk. Buat satu koperasi ke apa, yang mana menawarkan loan ni kepada anak Korea yang betul-betul memerlukan untuk beli motor. Buat skim pinjaman. Anak
Korea ni nak beli motor, dia nak pergi beli motor kat sana, terlibat dengan riba. Kita orang masjid selamatkan orang-orang kampung kita, anak-anak Korea kita daripada terlibat dengan riba. What? Lagu mana yang dihalalkan oleh syarak? Panggil alim ulama, mana bagi pandangan. Okey, nak selamat daripada riba, ni dia konsep finance yang abang boleh buat. Setuju tak tuan-tuan? Dari mana duit masjid tu simpan bagi akak? Masjid ni dia bukan syarikat korporat. Dia show, tengok, banyak orang duit kita. Orang nak suruh perbaik masjid pun tak mau. Kata kat Tok Imam boleh kot kita perbaik masjid. Tok Imam tak ada. Dia kata dia duduk ada ni betul orang tak mai lagi. Dah Tok Imam shilling kita ni, Tok Imam kita orang tak ada duk pakai dah, ada keping tu. Try pergi tengok padang nyok tu. Macam Dubai. Dia kata yang ni pun jadi Di Kedekut ada masjid Kedekut kan. Ada. Kapek ni tuan-tuan banyak kapek tuan-tuan macam cara utuh kemas. Dia dah tu berharam dia tak mau main masjid lagi datang tu. Kita buat macam-macam nak pergi dia mai. Dah tunggu. Dulu saya main masjid tuan-tuan, sujud ni dia berutu ke ni dia ni. Cuma saya tak kata apa dulu. Masa kita ni main sekali-sekala. Kami duduk sujud ke tepuk ni tak hati nak tukar ke kami. Allah sedap. Lah ni mau sujud lah mau lena ni lah. Kita kata tu imam mai lah kita tukar kapek baru. Pedih buku lali ni. Mau duduk antara dua sujud ni, Allah pedih buku lali ni. Kapek kita dah, dia ada kapek sekeping tu lagi. Dia kata yang ni pun jadi tu pun tak merah. Kita kata dak bagi lah. Dia kata anak sujud sakit. Hang tu pedih buku lah sejadah. Dia kena saya biasa pergi pengalaman ceramah di satu masjid tuan-tuan. Jamban pintu tak ada. Habis ceramah saya betul. Dah beli yang. Dia kata bukan tak ada pintu pun. Kau buat ni pakai wajah Allah ni tutup jamban. Lepas tu tengok wajah Allah ni baik ID yang sedang buat begitu. Tak harap kata aku wajah Allah ni tak berjarak pada ni. Saya pun keluar. Tanya tu siap. Dia Amir saya kata ni belum. Pintu orang tak ada Juman. Dia tak ada pintu yang kat rumah kita. Pintu syek. Jamban ada 3 pintu, 3 lubang bidaya. Angkat. Pintu plastik tutup. Pintu tu dia ikat pula dengan tali. Kami duduk berak dah tarik tu. Tuan-tuan bayang. Dia tak pergi masa kita nak basuh celaka tuan. Ni berbelik tali lagu ni. Lagu ni ada cerok. Tu biasa. Selalu pintu jamban masjid selak tak ada. Kalau mangkuk jamban dengan pintu jamban dekat, kita boleh tolak dulu tu. Tolak. Eja kongkok pergi betul dengan lubang jamban tu je. Celah tu pula apa-apa duduk naik tolak je tu. Dia kedekut nak buat tak tahu dah tuan-tuan ni. Ni saya nak buat yang tu yang utama tuan-tuan, nak selamat anak-anak Korea kita ni daripada bakaran api neraka. Benda tu dengar tak payah tuan-tuan, tapi tak senang nak buat. Setuju tak? Orang masjid dia payah nak buat tuan-tuan. Nak gabung tambah nak bagi duit nak buat payah. Sebab tu kerajaan kena fikir buat satu solusi dalam masalah ni. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi akan nyata, yakni timbul pada akhir zaman 4 perkara. Nabi kata, akhir zaman ni Nabi kata akan tiba di akhir zaman ni timbul 4 perkara. Pertama, timbul apa dia? Orang yang memakan riba. Masa tu cukup banyak Nabi kata. Ini dia zaman kita tuan-tuan. Berbanding 30 tahun yang lalu, saya beranak tahun 30, betul 30 dah dah. 30 sama tuan ada tak Mahdi tau. Saya beranak tahun 90. Lah umur saya 33. Bulan 4 ni cukup 34. Sebelah bulan 4 ni cukup 34. Tak long lagi lama.
Tak janggut putih, bulu kening putih ni lagi lama pada saya. Saya nak tanya Pak Long, dulu dengan mana orang banyak hutang? Orang dulu dengan mana banyak hutang? Dulu Pak Long zaman Pak Long hidup dulu, Pak Long hutang nak? Tak ada. Lah, orang dah nak beli rumah, loan bank. Beli rumah, hutang lah dulu. Pak Long dulu tak ada. Buat rumah lekeh-lekeh, beli bata ikat sendiri apa. Sewa, lepas tu duduk tumpang lemak. Betul ada buat lekeh-lekeh, bela rumah besar. Ikat bata buat, ada tu bilik ruang tamu. Betul ada duit ikat, hutang tak ada. Orang dulu buat rumah tak ada hutang. Walaupun kerja dia tak besar. Tanya, kerja apa dia? Boleh buat rumah tak ada apa, duduk menoreh tu. Subhanallah. Murah rezeki hang ni, dia kata alhamdulillah lah. Aku doa tak nak tinggal setiap hari, berkat orang dulu. Hang dorang punya endor tu lah yang arwah pak aku tinggal. Ish. Boleh no hang cukup lah. Dia kata cukup. Hidup ni kena berjimat cermat, dia kata tu kena pandai. Pandai jalan ni jago lah. Norai dekat kebun aku, kutip sekarang aku lajak kebun kawan belah, dia kata. Tak kutip tak pun lajak. Tang norai dekat kebun aku lah. Piawai lagi, balas kawan sebelah aku, dia kata. Lepas tu kawan sebelah tu rumah tak nak buat. Dia tutup sekarang dia. Bukan buat orang tu macam lah. Kau dia tanya ada apa-apa tu. Tak ada apa-apa. Tak ada buat benda tu. Daripada benda tu boleh pergi buat umrah. Boleh buat haji. Boleh hantar anak di semua. Berkat. Hutang tak ada orang dulu. Beli kereta. Tak ada orang dulu ni tak ada. Tapi loan ni tuan-tuan. Mai zaman saya ni tuan-tuan. Loan keliling dunia. Nak beli rumah, loan. Tak ambil loan nak beli lagu mana tak loan oi. Beli rumah harga 230,000 bayar dekat 500. Sebulan 1,200, 1,300 dia bayar kan. Mai hujung bulan dia semua bank duk digan. Sagi, halo. Ini encik ya saya. Saya daripada public bank di bahagian kutipan. Nak memaklumkan bahawa rumah cik ni tak biar lagi. Ya, tahu. Tak menembak kelang kebut. Tak, telefon rumah, tahu pula dah. Kami dah berada bank, collection. Nak memaklumkan bahawa pembayaran bagi kenderaan cik bernama pada bulan ni. Tak apa, dia nak dibayar. Jangan buat kelang kebut. Tak. Kering, angkat pula dah. Saya dah berada kuih. Nak maklumkan bayaran untuk bulan ni tak lagi. Kuih pula dah. Tak, kuih istro. Semua tak saya nak tanya dalam hidup itu. Itu yang duk keling dengan bini tu. Kuih banyak. Akhir zaman ni, orang yang pertama yang banyak ni pada orang yang duk kedara riba. Cukup banyak akhir zaman Nabi kata. Kedua, orang yang berzina. Orang yang berzina. Jadi biasa lah tuan-tuan. Kalau ini biasa ada padang, mungkin padang nyok ni tak ada. Ada padang nyok tak ada. Duduk kat belah ni pun sepadan tak meriah. Sepadan tak jauh mana tapi tak meriah. Nak padang nak. Doyang burung ni tak macam dano. Tuan-tuan berzina. Dulu orang mandu-mandu nak berzina, tuan-tuan, orang lah tak ada. Siap offer dalam social media. Tanya dia, dia kata, aku tak ada masalah. Hamba bayar elok aku, on je. On je dia kata, aku tak ada masalah. Hamba bayar elok, on je. Aku ni hidup ni bertuhankan duit. Itu dia. Ada duit, on. Tak ada duit, tak biasa banget. Aku punya slogan mudah. No money, no more. Tak ada duit, tak mau cakap. Kita pun jangan balong oi, kena Allah Taala uji balong, nyengit saya bang tu. Main time Allah Taala uji balong, nyengit kita pun. Tahu nyengit? Nyengit kita Allah Taala uji lah. Sengit. Faham tak ni? Allah Taala uji ya balong, sengit. Dia tak uji tak apa. Dia uji sengit. Tak no, dia tengok muka pun tak boleh kira.
Hei lah ni dengan soban orang mata pun buat celok buat angkat. Terai buat pindah nok tu hilang. Kakek ni soban duk dah pada duduk tak minyak. Hei saya banyak dah balong duk tengok dulu. Kadang-kadang kita pi balong terai dah tengok balong pun. Terai dah tengok bab tu Nabi kata akhir zaman ni orang zina ni. Sebab tu kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bebas kita daripada golongan-golongan tersebut dan ahli keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam bunyi tu. Ni kira nak turun dah ni. 3 orang yang bersumpah akhir zaman. Sikit-sikit bersumpah. Ni panggil akhir zaman. Sikit-sikit bersumpah. Wallahi aku tak mohon kan. Padahal betul-betul mohon. Dia kata ni aku nak abad ni. Wallahi aku sumpah. Aku tak mohon. Padahal dia mohon. Ni budaya ni tuan-tuan Arab. Dulu ni budaya ni Arab. Arab Allah tuan-tuan ni. Wallahi mulut dia. Wallahi akhi. Wallahi. Wallah. Beli barang tanya ni buah ni sedap. Wallah sedap. Buah. Jual buah pun bersumpah. Sedap. Wallah sedap. Dia Melayu tak lagu tu. Melayu dia ada tertib dia. Sedap dapat long ni. Ish tak tahu nak kata benda duduk dalam kulit. Ni manis ada balok. Benda jual tak asal. Saya kata manis Allah. Kawan kampung saya tu tuan-tuan, jari dia kudung ni. Jari ibu jari apa ni, jari telunjuk tu. Dia jual buah meriam cukup laku. Dia ni, elok isi elok. Dia kata tebal pada orang, tebal. Boleh test dia. Dia kata try tengok. Dia berserak buka, dia tak jari dia tu. Nampak? Jari dia kudung ni. Dia kata tebal, kerak jari hilang. Dia kata. Dia tak bohong. Memang kawan jari kudung. Dia ni bukan dia nak kata bohong betul-betul. Dia jolok dia kata tu dia. Kita kata tahu dia kerak jari hilang. Dia kata tak jumpa paling dah. Dia kata tebal ni. Balik makan mangkak saja tuan-tuan. Ni dia. Panggil ni. Orang Arab ni. Dia begitu. Keempat, orang yang mengurangkan sukatan gantang dan mengurangkan timbangan dacinnya. Yang keempat, orang yang duk jual, dia duk suka kona, dia duk suka mohon, dia duk suka tipu tak berat. Benda sekilo jadi 850 gram, jadi 900 gram, ni dia akan jadi. Maka apabila nyatalah yang demikian itu, Nabi kata, bila benda itu terzahir, Nabi kata, maka dijatuhilah padanya segala penyakit dan bala oleh Allah Ta'ala terhadap mereka dengan pedang, yakni peperangan setengah dengan setengahnya yang lain. Bila mai pada masa itu, keberkatan Allah Ta'ala cabut dah waktu itu. Sebab tu di akhir zaman ni tuan-tuan, ada 5 perkara yang akan hilang. Ada yang mana ada kitab, ada buku tulis, tak ada apa. Sebab jelah tak long main mengaji buat letu-letu ya, 5. Balong apa? Saya nak bak balong apa? Ada 5. Akhir zaman Allah Ta'ala akan cabut 5 benda apa tu? Yang pertama Allah Ta'ala cabut akhir zaman ni keberkatan. Ni dia. Cabut ni maknanya dia makin lama dia makin hilang. Kuih lama dia kuih hilang. Kuih lama dia kuih hilang. Kuih lama dia kuih hilang. Yang pertama apa dia? Keberkatan. Lah tuan-tuan boleh tengok lah. Dia kuih lama dia kuih hilang. Dia kuih lama dia kuih hilang. Ada usia tak ada keberkatan. Orang dulu dia balong. Sebab tu saya nak abang balong. Balong jangan duk sombong lah. Saya nak puji. Jangan duk belagak. Muka tu buat macam tawaduk sikit. Saya cukup bersyukur tengok Pak Long ni, hatur-hatur duk main masjid ni Pak Long. Ni tanda umur Pak Long, Allah Ta'ala berkat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Ya Pak Long dulu, dia kata saya jangan duk puji sangat lah, takat-takat tua ni main masjid. Syukur. Bukan semua orang tua boleh main masjid. Awak Pak Long ingat orang tua semua boleh main masjid betul tak? Dan saya bukan nak kata saya ni sihat lagi, saya main lah. Nanti sakit tak tahu lalu ke mana. Mohon Pak Long berlambak dalam kampung sihat haram tak main. Pak Long bukannya orang sihat kan. Pak Long ni pun macam-macam penyakit tu ada.
Ngajak pun tak ada usilah lama, tarik engkau. Saya kenal 2 minggu lepas, dia tengah-tengah ngajak ni, kau, adik. Saya kata, apa dia pula dah? Tarik engkau. Hak jenis lagu tu yang nak main mengaji pun. Tarik engkau, kebah pungkuk, jalan, keluar. Tanya awak, penuh kebah kaki lah, habis kan telok-telok kebah lama, orang ngajak, dia kata. Hak jenis lagu ni, duk main mengaji pun. Bukannya orang sihat elok sangat. Banyak orang hak sihat berharap tak main. Setuju ke tak? Kalau bukan orang sihat sangat. Bukan orang sihat sangat. Tengok muka pun tahu tak orang sihat sangat. Tapi main. Ngaji. 5 waktu hak tu dia duk main. Ni nak terawih. Tak apa hari ya. Hak tu 20. Hak jenis sujud jolok dubuk ni. Duduk kukuh tak tengah baru dia boleh angkat badan. Allah. Nak boleh habis 20 rakaat tu menyiksa. Makin perui. Kenapa ni? Hak lagi faham 4 ni. 4 tuan. Dia beritahu hang dia jimat. Dia kata bahawa aku tengok malaikat tu nama dia. Keberkatan usia. Yang kedua Pak Long, hilang akhir zaman daripada Pak Long. Hilang akhir zaman yang kedua, perasaan takut kepada Allah. Ni yang kedua, hilang akhir zaman. Apa dia? Perasaan takut kepada Allah. Hilang akhir zaman. Makin mengubah. Bacaan sembang dah ni, kita buat benda ni kena takut ke Allah. Mulut kita ni boleh cakap lah, dia cakap, dia sebut takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi saya nak abad kepada tuan-tuan, perasaan tu akhir zaman dia makin hilang. 3. Perasaan cintakan kepada ibadah hilang. Kalau orang dulu dia masuk pada rejak ni, dia kelang kabut dah buat amalan, dia nak buat dengan Ramadan. Lah tak ada waktu Ramadan dah. Ramadan. Saya nak buat kata tuan ni, kan harus dah boleh mula buat dah lah ni. Buat. Habis mayang Syah buat Al-Qaf tadarus rejak Sya'ban Ramadan. Tuan-tuan, kalau rejak boleh khatam sekali Quran, kalau Ramadan boleh khatam sekali. Dia bunyi pula dah ni nak buat apa lagi. Mayang. Ingatkan 2 kali masuk waktu Syah. Rejab boleh sekali khatam Quran. Sya'ban boleh sekali khatam Quran. Ramadan boleh sekali khatam Quran. Cantik tak kakak? Plan. Yang mana duduk baca, yang duduk tadarus tu. Habis ni macam tu. Semarakkan bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jangan duduk tunggu Ramadan dia baru nak bulan. Sya'ban, Rejab, Sya'ban, Ramadan buat. Rejab khatam sekali Quran. Saya ada buat. Saya tak ada buat lagu tu, tapi mula baca Rejab lah, mau harap nak baca Ramadan khatam ke tak dah. Nak khatam Ramadan, jam di akhir start dah dia. Saya jenis penyegar bukan panggil lagu Pak Long sehari sejui. Ni Pak Long ni tengok muka betul sehari sejui, habis hari tu je lah. Sehari tu dah sejui, dia tak buat dah. Dia kata Allah pedih nak boleh habis pun dia kata. Try buat fikir-fikir tengok. Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Mula ambil Rejab ni mula kelas Quran. Ni saya nak abang tentang duduk malu nak ngaji Quran. Dah malu Ustaz itu tua dia baru nak ngaji. Malu Nabi Muhammad belajar Quran umur 40. Waktu Jibril turun Iqra. Ma ana biqari. Nabi kata aku tak boleh baca. Jibril kata Iqra. Ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Umur Nabi umur macam tu 40. 40 umur 68 baru nak baca Quran. Padahal dapat duit kita umat dia. Malu Ustaz, malu apa Pak Long? Dah lah, bukan nak kata duk pergi mengaji tajwid tu Pak Long yang paling bodoh. Malu apa? Tu Pak Long segan nak pergi dah. Pak Long malu. Anda Pak Long pergi cari hak sama-sama level dengan Pak Long. Tengok yang belum pekak Quran jago rak jom. Kutip 6, 7, 8 orang. Buat satu grup WhatsApp. Nama dia grup pekak. 7 orang dalam tu. Semua ni jenis tafsir Quran. Panggil satu ustaz yang mengajar, baca. Jadi malu tak malu? Tak malu. Semua mula mengenai Iqra. Cucu 14 orang. Tu orang baru Iqra satu, cucu Iqra 6 lah kan. Tu orang baru satu. Tak apa
mati pun dapat pahala daripada duk buta Quran sampai mati. Mana baik? Betul? Nombor apa? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 4, yang akan hilang akhir zaman ni, makin hilang daripada perasaan kasih sayang. Perasaan kasih dan sayang. Tentang saya nak tanya tentang orang lah dengan orang dulu berkasih sayang, mana lebih dahsyat? Dulu tentang kita nak pindah rumah, orang kata apa, nak alih rumah tu, bukan jamu apa pun ubi-ubui ya. Kopi ubi-ubui. Abang ada ni yang kita ni nak angkat rumah tu, dia main kampung tentang dia usung rumah. Nak usung dalam padang nyok sikit ya, tak tahu sampai Kuala Nerang dia tanggung. Semangat. Lah jangan kata nak alih rumah, nak alih gading rumah dia orang. Betul tak kata lagu padang nyok, lagu tu elok lagi. Dulu kita nak alih rumah ni, huat ya, dia mai penuh. Dia tak cukup kayu tanda nak pegang. Dia pegang lah sikit, rumah berat dia ringan bawa. Lah, nak ajak angkat gading depan rumah, perempuan nak ubah, tak ada orang. Dulu ni tuan-tuan, dulu zaman kereta pun payah nak ada apa. Tak tahu lah kau belah ni, saya tak tahu, tapi kau belah kampung saya mau sakit demam tuan-tuan, orang kampung bergiliat mai jaga rumah. Demam, mai duduk di rumah kita, tanya siapa? Mai lah kau terkejut terempak apa lagi kau ada? Lah tak ada. Nombor 4, nombor 1 tadi saya apa dia? Berkat hilang. Yang nombor 2, takut kepada Allah hilang. Yang ketiga, kasih kepada ibadat hilang. Yang keempat, kasih dan sayang hilang. Yang kelima, yang ulama katakan hilang akhir zaman apa dia? Lazat dalam melakukan ibadat. Banyak ulama ajak kita satu doa, Allahumma ahrimni lazzata ma'asiyatik warzuqni lazzata ta'atik. Ya Allah, tolong haramkan diri aku ni rasa lazat bila buat maksiat. Tolong rezekikan kepada diri aku ni ya Allah lazat dalam melakukan ibadat. Ni dia kata ulama makin hilang akhir zaman ni. Yang kita risau jangan hilang daripada kita lah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi firman Allah Taala sambung bulan depan. Wallahu a'lam.